Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa saya akan mengupas apa itu the law of attraction seperti yang diminta oleh pendengar baru sehari dua ni. Dia minta saya tolong cepatkan memperkatakan soal the law of attraction. Jadi saya minta yang dengar nanti ialah profesor-profesor di universiti, seluruh universiti yang ada di planet bumi ini untuk mendengar apa itu the law of attraction. Jadi bila saya memperkatakan tentang the law of attraction, saya tidak lupa juga untuk memperkatakan the law of physics, ya, dalam buku yang tertebal ini. Dan buku ini ialah New Understanding Physics yang ada menyebut tentang the law of the physics of human body. Bila saya bercakap tentang the law of attraction, saya akan bercakap tentang the physics of human body. Lantas saya dokumentarikan filem ini. Ini filem dokumentari Deria ke-6 dan Sixth Sense yang termasuk juga dalam usaha kita memperkatakan the law of attraction. Ya. Jadi sebelum saya mengupas the law of attraction, saya akan baca dulu apa yang ditulis oleh sebuah artikel yang saya dapat daripada Google, ya. Saya googlekan, what is the law of attraction? Open your eyes to a world of endless possibilities. Jadi saya bacakan dulu, kemudian saya akan kupas. Dan inilah proses yang berlaku dalam setiap diri individu. Dan sebenarnya law of attraction itu wujud dalam setiap diri individu, cuma kita kena ada kemahiran, skillnya tu. Dari skill ini akan saya tunjuk sikit, ya. Baik. Saya bacakan dulu what is the law of attraction. Simply put, so I read this article for you, and I hope you understand the whole idea of the law of attraction from this article. Simply put, the law of attraction is the ability to attract into our life whatever we are focusing on. Yeah? It is believed that regardless of age, nationality, or religious belief, we are all susceptible to the law which governs the universe, including the law of attraction. It is the law of attraction which uses the power of the mind, I'm talking about the power of the mind, the mental power, to translate whatever is in our thought and materialize them into reality. In basic terms, all thought turn into thing eventually. If you focus on negative doom and gloom, you remain under that cloud. If you focus on positive thought and have goals that you aim to achieve, you will find a way to achieve them with a massive action. This is why the universe is such an infinitely beautiful place. The law of attraction dictates that whatever can be imagined, I repeat, whatever can be imagined and held in the mind's eye is achievable if you take action on a plan to get to where you want to be. Ya, jadi saya faham. Saya tak naklah menceritakan semua ni. Saya harap anda semua faham. Jadi maknanya, law of attraction ni ialah satu kuasa minda. Ya. Jadi, it is the law of attraction which uses the power of mind to translate whatever in our thought. Ya, okey, buktinya beginilah. Apabila saya berjaya menarik seorang profesor, ini dia gambar saya bersama Profesor Majlis Profesor Negara. Majlis dialog bersama Profesor Datuk Dr. Ridwan Cik Ros. Beliau adalah CEO Majlis Profesor Negara. Saya berjaya menarik dia dengan menggunakan the law of attraction.
Begitu juga saya menarik seorang Naib Chancellor Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Dr. Zulkifli Abdul Razak yang masih bertugas sebagai Naib Chancellor UIA. CEO ni letak tangan sebelah saya. Dia letak tangan di atas bahu sini. Kenapa dia letak belah sini? Kemudian Naib Chancellor UIA, dia letak belah kanan. Sekarang ni ada dua profesor kiri kanan saya. Itulah cara saya menarik profesor untuk duduk sebelah saya dan meletakkan tangannya di sebelah saya. Kenapa hal ini berlaku? Kerana ia bermula dengan kuasa minda saya. Dengan niat saya nak bertemu dengan profesor, mereka datang kepada saya. Jadi cara mereka datang itulah yang saya nak kaitkan dengan the law of attraction. Sebab itulah otak Melayu ni dia ada kuasa mindanya. Ini dialog saya dengan pemimpin dunia dan saintis-saintis seluruh dunia mengenai brain power Melayu dan otak kanan Melayu yang bercahaya. Ya? Jadi macam mana kita nak menarik semua ni? Maka the law of attraction akan memberi jawapan. Apa sahaja yang terfikir dalam otak kita, tunggu dan lihat, benda tu akan datang. Jadi saya tak boleh cakap semua sekarang ni. Kalau hendak datang, dengar saya punya explanation, duduk depan saya. Saya akan tunjuk apa yang akan datang. Ini akan datang, ini akan datang, ini akan datang. That's the law of attraction. Ada sebuah hadis yang disebut oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, roh ni ibarat prajurit. Roh ni ibarat prajurit. Saya tak sempat nak bawa hadisnya tadi. Itu sabda Rasulullah. Roh ni ibarat prajurit. Kalau dia serasi, tahu serasi tak? Serasi maknanya dia ngam, dia akan datang bertemu. Jadi profesor-profesor yang datang kepada saya ni adalah profesor yang serasi dengan saya. Mana yang tak serasi dengan saya, dia akan lari. Itulah the law of attraction. How do you attract them? Ya. Sebab itulah kita kena memahami kesemua ni dah dengan takdir Allah. Saya kaitkan dengan coincidence. Bila saya bayangkan coincidence-nya begitu. Jadi begitu. Sebenarnya coincidence ni tidak ada dalam kamus. Sepatutnya tidak ada dalam kamus kita. Tapi kalau nak berlaku itu juga, orang kata coincidence. Sebenarnya Allah tidak buat coincidence. Apa sahaja yang kita terniat di hati yang baik nanti, akan datanglah benda yang baik. Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Kalau dia buruk sangka, dia akan datang buruk sangka dia itu. Kalau dia baik sangka, akan datang baik sangkanya. Maknanya kita kena sentiasa baik sangka. Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Jadi kita ada sangkaan baik. Sentiasa dalam sangkaan baik, maka Allah akan datangkan benda tu. Itu dah law of attraction. Daya dipanggil hukum daya tarikan. Macam mana kita nak tarik benda positif je? Positif, positif. Kalau kita menarik benda negatif, maka berlakulah negatifnya. Sebab itu Allah hendak kita bersangka baik. Allah mengikut sangkaan hamba-Nya tu. Ya. Jadi letakkan dulu sangkaan itu. Bila adanya sangkaan baik, nanti Allah akan datangkan yang baik. Dan kita tengok pula apa yang disebut dalam Quran. Allah berfirman tentang barang siapa yang bertakwa, ya, Allah akan beri jalan benda yang datang tak disangka-sangka. Ia pun dah terlupa pula ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ini kita kena amalkan supaya wa may yattaqillaha yaj'al lahu tu berlaku dalam kehidupan harian kita. Bila ada bertakwa nanti, Allah akan datanglah dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi ini adalah apa yang Allah dah setkan sejak azali. Sejak kita belum lahir, ya Allah dah setkan benda tu. Cuma kita kena ada satu sangkaan baik. Ya, maka akan datanglah benda tu. Okey, yang terbaru yang saya buat sangkaan baru ni. Contohnya, tempoh hari saya ada buat satu majlis dialog. Berlaku dialog tadi, iaitu pertemuan saya dengan dengan Timbalan Naib Chancellor UiTM Shah Alam. Ya. Timbalan Naib Chancellor UiTM
di satu majlis, macam mana saya ada gunakan kuasa tarikan saya. Hingga kami bertemu, berbincang di universiti. Kemudian saya ada buat pertemuan dengan Presiden PAS di Awang. Saya nampak sinar di tepi ni. Hari ni dia buat kenyataan akhbar. Hadi Awang buat kenyataan akhbar. Kontroversi Hagia Sophia tentang museum bertukar jadi masjid. Saya dah dapat jawapan lebih awal sebelum ini. Saya buat satu eksperimen di satu tempat yang ada berkaitannya dengan, dia panggil sundial. Waktu cahaya matahari akan naik, akan menyuluh satu tempat di sebuah bangunan yang besar. Itu akan saya kupas kemudian, tak boleh sekarang. Sebab pertemuan saya dengan Datuk Seri Hadi Awang, saya tarik dia. Saya gunakan kuasa tarikan itu. The law of attraction, hari ini keluar beritanya. Itu tak boleh kupas sekarang. Saya tengah menyusun macam mana nak menarik daya the law of attraction tadi. Itu sebahagian daripada hukum daya tarikan yang tiap-tiap hari berlaku, setiap saat berlaku. Kalau kita perhati keliling ni, seperti apa yang saya sebut tadi, yang saya baca sebuah artikel ni tadi, dia berkaitan dengan the physics of human body. Human body ni, Allah jadikan badan kita, dan Allah jadikan roh masuk dalam badan kita. Maknanya badan kita ada roh dengan jasad. Okey? Lepas itu, Allah sebut dalam Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku jadikan kamu dan segala perbuatan kamu tu aku jadikan, kata Allah. Perbuatan kamu aku buat, diri kamu juga aku jadikan. Maknanya kita tak ada daya nak buat apa, hanya Allah yang menggerakkan. Jadi the law of attraction ni ialah Allah memang dah set untuk sesiapa yang memberi fokus dan perhatian, nanti benda tu akan datang. Itu sebab disebut dalam artikel yang saya baca di awal tadi. Macam mana berlaku the law of attraction ini ialah, macam ni. How to use the law of attraction. Ini akan saya buat latihan akan datang. Dia perlu ada alat untuk menggunakan, menarik. How to use the law of attraction tu, saya akan buat eksperimen yang akan datang. Jadi, ini ada lagi satu artikelnya. Macam mana nak attract money and wealth using the law of attraction. Gunalah handphone monetization. Ataupun, kalau anda nak fokus, makan ubat saya. Bila anda makan ubat otak ni, otak anda akan fokus. Okey? Jadi bila otak anda tenang, dia akan datang benda tu. Tapi kena fokus. Guna ubat saya ni. Ubat otak kanan, homeopati, dah terbukti. Pelajar-pelajar yang makan ubat ni, dia rasa ringan otak. Dia boleh fokus. Jadi the law of attraction ni ialah fungsi dia untuk kita fokus. Lepas kita bayangkan dalam ingatan tu, tengok keliling. Kita akan pinpoint benda tu. Itu dah law of attraction. Nanti saya tunjuk caranya bila ikut kursus saya nanti. Kursus tu dipanggil Brain Power. Saya dah buat kepada pensyarah-pensyarah Politeknik. Ini gambar saya. Saya buat di Petronas. Tajuknya The Building the Scientific Mind. Saya guna the law of attraction dengan the law of physics. Ini di Petronas saya buat kepada mahasiswa dalam program Intellectual Discourse. Jadi anda boleh jemput saya ke universiti, tapi jangan lupa beli ubat saya. Ini suasana di tempat masa di kuliah yang saya buat, Intellectual Discourse. Kemudian saya buat kepada pensyarah-pensyarah maktab ini tajuk yang saya buat. Pensyarah Politeknik Kulim Kedah. Gambar-gambar di sekitar dialog tu. Ini gambar saya di persidangan dialog. Ini gambar-gambarnya dengan pensyarah-pensyarah Politeknik. Pensyarah-pensyarah Politeknik di Kulim, di Politeknik Engkau Omar, di Politeknik Perlis.
Lepas ni banyak lagi politeknik yang akan saya hubungi untuk memberi idea macam mana the law of attraction itu boleh berlaku. Tapi dia kena ada skillnya. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh bertanya selepas ini. Tapi jangan lupa ubat otak banyak lagi. Kalau nak fokus, makan ubat otak. Nanti saya makan ubat dulu. Nanti tuan-tuan tak percaya pula. Ini ubat otak ni tujuannya nak beri fokus. Supaya berlaku the law of attraction tadi. Boleh kita fokus apa yang sedang kita fikirkan. Cara makannya 2 biji ya. Untuk orang dewasa 2 biji pagi, 2 biji malam. Jangan pegang dengan jari. Gunakan tudung botol. Letak atas lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemam ya. Untuk anak-anak, sebiji cukup. Umpama dia 1, dia 2, bagi sebiji je. Sebiji pagi, sebiji malam. Kemudian jangan lupa beli DVD saya. Saya dah bercakap tentang the law of attraction. Tapi cara umum aja. DVD itu dekat 2 jam saya kupas macam mana the law of attraction. Ya. Jadi cukup dulu sekadar itu untuk dibincangkan secara santai. Kalau tuan-tuan nak panggil saya untuk kuliah, hubungi saya dan sediakan alat-alat seperti whiteboard. Kemudian sediakan projektor. Saya akan buat pendrive saya. Kita sediakan dewan untuk kita beri kuliahnya dan macam mana kita akan buat eksperimennya sekali. InsyaAllah. Jadi sekian dulu. Moga-moga kita dapat manfaat daripada apa yang saya bentangkan secara santai ini. Sekian. Terima kasih. Wallahu a'lam.